Ini bersabitan dengan soalan daripada YB Lenggong semalam, yang Timbalan Menteri menjawab atas isu ETP, Economic Transformation Program, dan saya mendapat soalan tambahan. Dan semalam Bernama telah membuat liputan tentang jawapan Timbalan Menteri dengan tidak sedikit pun memberikan liputan langsung tentang apa yang saya bangkitkan. Saya bercadang, saya bercadang dengan sahabat saya, YB Charles. Kami akan menyinggung dan we will discuss, or rather we put forward pandangan kami terhadap perkara ini kerana Bernama tidak memberi liputan langsung. Baik, seperti mana yang telah saya nyatakan, 2 hari lalu Perdana Menteri sekali lagi membuat pengumuman tentang ETP, dan beliau membuat pengumuman atas 9 inisiatif baru bernilai 2.77 bilion yang didakwa akan mengangkat jangkaan pendapatan negara kasar DNI kepada 18.67 bilion dan mewujudkan 36,594 pekerjaan. Pada bulan April yang lalu, last April, Perdana Menteri membuat satu lagi jumlah pronouncement. Sudah pun ada 70 projek ETP dan bernilai 106 bilion. Maaf, 153.83 bilion, ya, dengan menjana 298,869 pekerjaan. Kami faham mengapa Perdana Menteri perlu membuat pengumuman-pengumuman besar ini, especially with the upcoming election that is said to be anytime, sama ada Julai ataupun sewak daripada itu. Kami faham mengapa Perdana Menteri perlu menyuntik the feel good factor in the upcoming, before the upcoming GE 13 ini. Namun yang saya tekankan di sini, Perdana Menteri perlu juga pada waktu yang sama berpada-pada dalam membuat pengumuman seperti ini, kerana apa yang berlaku hanyalah di samping saya menyanjungi semua program-program ini dan kita mahu program-program dan projek-projek ini berjaya. Let me say this, saya sebutkan dalam Dewan dan saya sebutkan sekali lagi. We dalam Pakatan Rakyat sebagai pembangkang, we want all these projects and program, the ETPs dan the EPPs to succeed. Kegagalannya tidak memberikan manfaat langsung kepada kami, bahkan menambah derita kepada rakyat. Namun pada waktu yang sama kami tegaskan bahawa Perdana Menteri perlu berpada-pada dalam membuat announcement seperti ini. Kerana apa yang jelas adalah Perdana Menteri hanya menjana kekayaan atas kertas, creating paper wealth. Sebab yang jelasnya pengisytiharan ini telah memberikan lonjakan kepada saham-saham, yang mana syarikat-syarikat yang diumumkan tersebut melonjak saham-saham mereka. Secara khusus yang saya sebutkan adalah TriCube, syarikat yang disebut sebagai yang akan terus diberikan, di mana yang sudah tahu kontrak untuk mengurus email satu Malaysia. Sebelum daripada ini, dan kita tahu syarikat itu adalah syarikat JN3, yang dalam bursa dikategorikan sebagai syarikat yang punya masalah tentang hutang, penstrukturan hutang mereka. Guidance Notes 3, Dan ketika pengumuman dibuat, harga saham TriCube adalah 5.5 sen satu saham. Tapi pada bulan April setelah pengumuman dibuat, ia melonjak hampir 500%, 495% to be exact, kepada paras 32.5 sen pada 22 April. Namun kerana syarikat itu adalah syarikat yang bermasalah, mutakhir ini syarikat ini mengalami a free fall in their shares pricing, dan paling terkini saya semak merudum ke paras 10.5 sen satu saham. Umum tahu bahawa ini adalah kerana syarikat tersebut tidak mempunyai fundamentals yang kukuh
Dan program dan projek ETP ini memberikan suntikan apa yang dipanggil sebagai the market kind of perception yang positif, tetapi akhirnya merudum juga. Begitu juga satu lagi syarikat yang saya sebutkan sebagai Karambunai Corp, dan bersama dengan Petaling Tin Berhad yang dikatakan telah diberikan ke Karambunai Integrated Resort Center pada nilai 9.6 bilion. Saya semak paling mutakhir belum ada satu pun perjanjian dibuat di Meterai. Dan bahkan pada bulan April yang lalu, pengurusan top management mereka mengatakan bahawa tidak ada apa-apa yang boleh diberikan laporan kepada bursa saham untuk any kind of revision in term of whatever boleh dibuat. Nah, sekali lagi perkara ini jelasnya pronouncement dulu, pengisytiharan dulu, dan kemudian cari bagaimana untuk menjayakan program ini. Kan saya merasakan pendekatan Perdana Menteri dalam membuat pengisytiharan seperti ini pada saya adalah, kalau boleh dalam bahasa yang paling lunak, adalah tidak bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab Perdana Menteri tidak menjelaskan peringkat timeline pada projek-projek tersebut. Soalan yang dibangkitkan oleh YB Lenggong adalah secara terperinci perkembangan program ETP kerajaan. Berapa peratus pelaksanaannya? Tidak dijawab oleh Timbalan Menteri. Apa yang dijawab adalah diketahui umum tentang berapa jumlahnya, berapa bilion ringgit yang akan dibelanjakan, yang akan dilaburkan, dan berapa jumlah pekerjaan yang akan dijana. Oleh kerana itu, saya simpulkan bahawa kesemua projek-projek yang berskala besar ini, Perdana Menteri cukup faham. The greatest stumbling block and the bottleneck of the effective implementation of all our big project, mega project, is essentially premise on skilled labor force, modal insan. Dan modal insan adalah satu perkara yang bukan boleh disegerakan secara mi Maggie. Ia perlu masa dan tahun untuk dibina kembali modal insan. And our talent corporation to bring back our talents and our skills overseas, sehingga hari ini pun mendepani jalan buntu. Now, apa yang jelasnya berlaku, pronouncement seperti ini yang meletakkan the feel good factor kepada syarikat-syarikat yang tersenarai dalam bursa saham, tetapi pada akhirnya menjadikan ia satu yang tidak tenable in term of seperti mana yang saya telah sebutkan tentang TriCube sebentar tadi. Jadi pada rumusannya saya sebutkan di sana masalah yang jelasnya dalam pelaksanaan ETP dan EPPs adalah bekalan modal insan yang berkualiti, yang kreatif, pasaran pasaran dalaman negara yang tidak punya daya saing, dan sektor awam yang punya rendah deliverynya in term of ketirisan dan kebocoran. And all our mega project suffers cost overrun, huge, into the hundreds of millions, if not billion. You can see Bakun Dam, almost $1 billion. PKFZ, that sustained 12.5 billion of cost overrun and debt, which is scandalous. Jadi oleh kerana itu saya dalam rumusannya mengingatkan Perdana Menteri supaya berpada-pada dalam menyuntik the feel good factor before this coming election, supaya beliau bertanggungjawab, supaya tidak hanya create paper wealth, kekayaan atas kertas that is subjected to the vulgarities of whatever yang kita dapat lihat of the fluctuation of the global economy, dan hot money in term of portfolio investment yang keluar masuk, begitu. Dan oleh kerana itu saya ingat perkara ini perlu dibangkitkan sebagai peringatan kepada kerajaan dan Menteri Najib dan Barisan Nasional.